Antara paparan menarik hari ini. Pertuduhan terhadap Daim hanya permulaan. Bersatu pindah perlembagaan hanya untuk gertak ahli parlimen. Perikatan Nasional terbukti pendahaka nasional, Sanusi pembohong dan kaki spin. Pertuduhan terhadap hartawan Daim Zainuddin kerana tidak patuh terhadap arahan mengisytiharkan harta mungkin bukannya terakhir. Ini susulan terdapat lagi siasatan terhadapnya berkaitan kesalahan lain iaitu salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Azam Baki berkata, siasatan bagi dua kes kesalahan itu tetap diteruskan walaupun Daim diheret ke mahkamah. Siasatan terhadap Daim dibuat bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009, salah guna kuasa untuk suapan dan Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Daim dituduh di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas kesalahan gagal mematuhi notis SPRM untuk mengisytiharkan harta merangkumi 38 syarikat, 25 unit hartanah, 7 kenderaan mewah serta 2 akaun dana pelaburan. Dia yang hadir berkursi roda dan kini buta sebelah mata mengaku tidak bersalah dan memohon dibicarakan. Dalam kenyataan selepas itu, orang kepercayaan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu menyerang pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim yang didakwa menekan perkritik dengan pelbagai akta. Dia juga turut menggesa orang ramai bangkit melawan Anwar dan rejimnya yang disifatkan sebagai musa berbulu ayam yang menurutnya gagal menunaikan janji-janji reformasi. Sementara itu, pertuduhan terhadap Daim memberikan kesan kepada harga saham Avillion Berhad yang sebahagian besar sahamnya dimiliki anak Daim, Dani. Media melaporkan bahawa Avillion dan 23 anak syarikatnya antara harta yang disenaraikan sebagai tidak diisytiharkan oleh Daim dalam pertuduhan di mahkamah. Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim menganggap tindakan undang-undang ini diancam untuk dikenakan terhadap ahli parlimen yang ingin menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hanyalah satu gertakan. Wakil Rakyat Bersatu itu berkata tindakan tersebut lebih kepada untuk menghalang wakil rakyat beralih sokongan dengan cara menakut-nakutkan. Katanya tindakan itu mungkin sebagai reaksi kepada dakwaan ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal yang mendakwa kira-kira 10 lagi wakil rakyat Perikatan Nasional akan memberikan sokongan kepada kerajaan pimpinan Anwar. Katanya pada saya langkah bersatu untuk pindah perlembagaan dan ambil tindakan undang-undang tidak lebih dari sekadar untuk menggertak ahli-ahli parlimen lain yang akan menyatakan sokongan kepada Anwar. Susulan itu, Majlis Kerja Tertinggi Bersatu memutuskan untuk mengambil langkah undang-undang bagi membolehkan sesebuah kursi itu diisytiharkan kosong jika wakil rakyat mereka berpaling tadak. Menurut Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin, parti itu akan memindah perlembagaan bagi mengelak berlaku lagi pengkhianatan. Katanya mesyuarat bersetuju mengambil tindakan undang-undang ke atas mana-mana wakil rakyat yang khianat bagi maksud mengosongkan kerusi dan Bersatu bersedia untuk berdepan pilihan raya kecil. Selaras dengan ketegasan itu, MKT juga bersetuju memindah perkara 10 perlembagaan Bersatu menghalang insiden sama daripada berulang di masa hadapan. Sementara itu, Muhammad Aziz mendakwa pihaknya telah bertemu Presiden Parti Mudi Yassin dan juga Hamzah sebelum dan selepas mengambil tindakan menyokong kerajaan untuk menyuarakan mengenai penyelesaian isu peruntukan ahli parlimen pembangkang khususnya Bersatu. Justru katanya perkara itu sememangnya telah dijangka dan dia bersedia berdepan sebarang tindakan daripada parti. Katanya sebelum ini kami ahli Parlimen Bersatu dan Perikatan Nasional sedia menyuarakan kepada Presiden dan membangkitkan mengenai isu peruntukan dan apa tindakan parti bagi membantu ahli Parlimen menguruskan kawasan, tapi pimpinan seolah-olah tiada kesungguhan untuk menjaga prestij dan kemaslahatan parti. Jadi saya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden dan pimpinan tertinggi parti mengenai apa jua bentuk tindakan yang bakal dikenakan terhadap saya dan juga ahli Parlimen yang menyokong PMX. Perikatan Nasional ternyata pendahaka nasional apabila menolak bulat-bulat cadangan kerajaan perpaduan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Dalam masa sama, wawancara Lambaian Mahkota juga telah membuktikan bahawa Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Sanusi Magno berbohong berhubung idea penubuhan kerajaan perpaduan. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah bertitah baginda menawarkan penyelesaian menubuhkan kerajaan perpaduan selepas tiada parti yang mempunyai majoriti mudah untuk membentuk kerajaan pada pilihan raya umum ke-15. Titah baginda saya mulakan dengan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tan Sri Abdul Hadi Awang, tapi saya tak nak bangkit lagi kerana dia sebulat-bulatnya menolak. Dan apa choice do I have? Jadi bagi siapa yang boleh wujudkan? Saya juga maklumkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu menawarkan kepada Parti Muhyiddin dan PAS juga. Tapi apakan daya, ia sekadar apa yang saya boleh buat. Selain itu terpulang kepada kebijaksanaan pimpinan politik. Sesudah itu, orang ramai berpendapat PAS dan Bersatu begitu derhaka terhadap titah Seri Paduka. Antara coretan di X, ternyata PN itu pendahaka nasional. Sampai sekarang, walau nama Cik Atuk tak boleh jawab soalan dari Al-Sultan Abdullah ini dan mereka berterusan meratip marah-marah ke Anwar sambil tanya kenapa lantik Zahid jadi TPM. Terbongkarlah yang mana betul-betul nak bantu rakyat dan yang mana nak ambil kesempatan
bila nak gabung tak dapat kawalan penuh terus ditolak. Betapa dahakanya PAS dan bersatu pada titah Agong. Dulu fitnah PMS kata PMS tipu Agong. Nah, sekali Agong spideti siapa sebenarnya pembohong. Dalam masa sama, nama Sanusi turut diseru memandangkan Menteri Besar Kedah berkenaan. Sebelum ini mendakwa Perdana Menteri mereka cipta nama kerajaan perpaduan bukan daripada Agong. Antara coretan di X, sah Sanusi pembohong dan kaki spin langsung tiada rasa malu buka mulut saja bohong kuat. Pada Julai tahun lalu, dalam ceramah kempen Perikatan Nasional di Selayar Selangor, Sanusi berkata Anwar menggunakan titah diraja habis-habisan walaupun orang lain tidak dengar mengenai cadangan penubuhan kerajaan perpaduan. Katanya, tuan-tuan dengar tak Agong suruh tubuh kerajaan perpaduan? Tuan-tuan dengar tak? Tak ada siapa di dunia ini dengar. Dia Anwar seorang saja, tak ada siapa dengar. Pengurusi PN Kedah itu juga berkata tidak ada mana-mana media termasuk TV, surat khabar atau video yang memaparkannya di Pertuan Agong mencadangkan agar kerajaan perpaduan ditubuhkan. Katanya tidak ada siapa dengar, Anwar Ibrahim seorang saja yang dengar dan satu Malaysia percaya kat dia. Sekian berita hangat di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.